Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah yang mengelilingi serambi online ini, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pagi hari ini kita dapat meneruskan pengajian kita dengan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana pada hari ini kita sampai masuk pada fasal ke-7, iaitu pada menyatakan kasih akan dunia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani jadi menerangkan untuk jalan orang yang mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bab keempat adalah membahas tentang segala jenis muhlikat atau segala jenis ma'asi al-batin, iaitu maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Dan salah satu elemen terpenting adalah bahayanya kasih akan dunia, iaitu mencintai dunia. Bahasa Melayu moden sekarang ni kita panggil ni gila dunia lah, lebih kurang macam tu. Ini maksud fasal ini, fasal ke-7 ini. So, mu'alif rahimahullah berkata, pada menyatakan kasih akan dunia, adapun hubub dunia, hubud dunia, yani hubud dunia, hub, di tasydid ba dia double, ad-dunya. Jadi cinta dunia. Hubud dunia iaitu kasih akan dunia, maka iaitu dicela oleh syarak. Jadi cinta dunia ini dicela oleh syarak. Jadi syarak mencela orang yang mencintai dunia. Dan iaitulah asal segala sifat kejahatan. Jadi asal segala sifat kejahatan kembali kepada kasih akan dunia, yang membinasakan akan manusia. Kerana apa? Cinta akan dunia ini membinasakan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Yang bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa ada ia berkehendak akan pahala akhirat, nescaya aku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Ditambah lagi. Kalau dia cinta akhirat, ditambah lagi. Ditambah. Dan barang siapa ada ia berkehendak pada dunia, nescaya aku beri akan dia daripadanya, dan tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bagiannya. Nak dunia, aku bagi kau dunia. Allah SWT bagi dunia, tapi kau tak dapat akhirat. Ini kerana apa? Sangat nak kepada dunia. Jadi, Ustaz, boleh tak kita ni nak fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Dunia baik, akhirat baik, jauhkan dari api neraka. Jawapannya bukan tak boleh. Of course, itu yang kita nak. Hanya sahaja kita kena tahu tujuan. Tujuan kenapa kita disuruh benci dunia. Kerana berapa banyak dalam keadaan yang berlaku pada orang-orang terdahulu, apabila dia berusaha untuk mencari dua-dua, kadang bila dia dapat dunia, dia lupa akhirat. Ada orang, dia memang mencari akhirat, tapi dunia ikut. Kena faham macam tu. Dia cari akhirat, dunia ikut. Jadi dia tak tergantung dengan dunia, sebab dia pegang pada akhirat, tapi dunia ikut, mengiringinya. Ada orang dia mencari dunia, akhirat tak dapat. Dia cari dunia dan akhirat, dia dapat dunia, dia lupa akhirat. So, ini masalah dia. So, yang paling sahih, yang paling asah, apabila kita berbicara dalam hal ini, kalau kita kena apa? Kita kena cinta akhirat
dan kita dunia ini berpada-pada. Dunia ini berpada-pada maksud dia apa? Maksud dia bukan hidup kita ini sepenuhnya untuk dunia. Kita kena ingat bahawa akhirat ini yang kita cari. Dunia ini hanya wasilah agar supaya apa yang kita berada di dunia ini dinilai oleh Allah SWT dalam keadaan nilai yang sahih. Maksud dia apa? Maksud dia Allah mencatat, maksud dia malaikat mencatat bahawa amalan kita adalah amalan yang baik, sehingga di akhirat kelak kita tidak dihisap dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Maksud dia apa? Ialah kalau untuk boleh hidup, untuk apa, kena pergi menuntut ilmu. Ini semua dunia, ya, buat. Tapi tujuan dia apa? Bukan kerja, belajar rajin-rajin untuk apa? Untuk jadi kaya raya. Itu niat dah tak betul. Belajar rajin-rajin untuk niat dia apa? Saya nak jadi Perdana Menteri, biar semua berada di bawah saya, biar semua saya boleh. Saya jadi orang yang hebat, ternama, terkenal di dunia ini. Kerana dia hubbul jah. Kan kita dah bahas hubbul jah, mencintai pangkat. Niat dah tak betul. Yang betul, dia tak fikir apa-apa. Dia tak fikir urusan dunia ni. Dia tak fikir jawatan, tak fikir apa. Tapi kerana kesolehan dia tidak fikir urusan dunia. Dia fikir akhirat sahaja kerana kesolehan dia. Tapi justru Allah bagi dia amanah. Tiba-tiba dia disuruh berada di hadapan dan dia terlantik dan diperintahkan untuk menjadi seorang pemimpin kerana kebaikan dia. Maka dalam hal ini dia adalah orang-orang yang beriman. Dia adalah seperti Al-Khalifah. Itu siapa? Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini bukan dari kalangan Khulafaur Rashidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi kemuliaannya ulama kata dia seperti termasuk daripada Khulafaur Rashidin. Kerana dia memang betul-betul seorang yang soleh, yang bertakwa, yang warak, yang tidak cinta dunia. Dan dia tahu bila dia menjawat menjadi khalifah dari Bani Umayyad, maka dia memikul tanggungjawab. Dia memikul tanggungjawab. Dia tahu perkara tersebut. Dan bukan justru dia menilai dia memiliki pangkat, dia tidak mau melepaskan pangkat. Tidak. Dia menjalankan pemerintahan dia kerana itu adalah kewajipan dia untuk menyampaikan amanah ini dengan sebaik mungkin. Ini nama dia mencari akhirat dapat dunia. Dunia ikut sekali. Tapi kalau dia cari dunia, atau ada yang kata, aku cari dunia, bila aku dah kaya nanti aku buat kebajikan lah. Pun ada yang niat seperti itu. Tapi berapa banyak bila dia dah dapat dunia, dia lupa akhirat. Tak nak bayar zakat. Dia pandai ada ilmu, tak nak mengajar ilmu dia. Ilmunya tak nak disalurkan. Belajar waktu pertama, contoh dia masuk ilmu perubatan sebab apa? Kedoktoran, perubatan. Tujuan dia masuk adalah untuk menolong. Kononnya okey untuk apa? Biar apa, menolong umat, memberi apa kesihatan kepada masyarakat. Sekali dah dapat dunia, gaji besar dan lain, kalau tak bayar tak nak operation. Tak nak pro bono, walaupun pasien tersebut miskin, tak mampu, tak ada apa dan dia perlu operation tersebut. Tapi dah tak boleh. Tak bayar tak boleh lah. Contoh dia. Apa nak jadi? Ini namanya tamak. Ini namanya ilmu yang didapatkan itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Justru menjadi ilmu yang nanti di akhirat kelak. Bila dah di akhirat kelak nanti, Allah akan mempertanggungjawabkan kenapa engkau diberikan amanah ilmu tapi tidak melakukan kebajikan dengan ilmu tersebut. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini bahaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu bahayanya hubbul jah. Hubbul dunia. Kasih akan dunia. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia atau kasih akan dunia itu iaitu kepada segala kesalahan dan
kejahatan. Iaitu kepala segala kejahatan, kesalahan ini sebab apa? Sebab hubbud dunia. Ini fakta ini tuan-tuan. Bukan saya cakap ini. Syekh. Ini Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Walaupun dia dinilai sebagai hadis yang dhaif. Tapi dia adalah boleh kita anggap sebagai fadilat. Fadailul a'mal. Dan yang kedua bukan hanya itu. Isi kandungan hadis ini memang jelas di dalam nas-nas yang sahih dalam Al-Quran sekalipun. Mata'ud dunya itu ghurur tuan-tuan. Ini jelas nas. Mata'ud dunya itu adalah perkara-perkara dunia ini, perhiasan-perhiasan dunia ini semuanya ghurur. Tipuan belaka. Masa tipuan belaka tu macam mana? Tipuan sekarang je rasa kita memiliki. Tak lama. Kita hidup berapa lama? Bila kita meninggal, kita akan bawa ke? Tidak. Itu dia tuan-tuan. Sabda Nabi SAW lagi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafiri. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih ini. Dalam awal kitab Zuhud. Dunia itu penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Jadi dunia ini adalah penjara orang mukmin. Orang mukmin yang cinta dunia berarti dia seperti penjara. Sebab apa? Dia tergantung dengan dunia. Dia tak boleh kalau tak ada dunia. Jadi dia penjara tuan-tuan. Dan hidup dia bukan untuk dunia, untuk akhirat. Tapi jannatul kafiri, syurga orang kafir, sebab apa? Sebab orang kafir dia tak fikir, dia tak percaya, dia tidak beriman dengan hari akhirat. Contoh dia orang ateis, dia tidak beriman dengan hari akhirat. They hereafter, they don't believe. Dia tak percaya. Bila tak percaya, maka kenikmatan dunia tersebut bagi dia adalah seperti syurga. Maka dia cari gila-gila. Dia memang tak perlu berhenti solat, tak perlu berhenti berzikir, tak perlu berhenti urusan kebajikan. Mungkin dia ada kebajikan charity sebagai manusiawi. Akan tapi dari sisi keta'abudan dia dengan Allah tidak wujud kerana dia tidak beriman. Maka untuk mendapatkan kekayaan dunia ini adalah segala-galanya. Jadi ibarat dia orang kafir ini Tuhan mereka adalah duit, Tuhan mereka adalah dunia. Dan ini fakta. Sebab itu kalau kita lihat orang yang tak percaya Tuhan, apabila Allah tarik rezeki dia. Contoh dia pergi berjudi dan dia kalah judi. Lalu kalah judi, habis harta dia dari berbilion-bilion rumah maligai semua habis. Habis, hilang. Gone. Kan? Habis, hilang. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan. Maka apa yang akan terjadi? Maka dia tidak ada jalan lain kecuali lompatlah. Masa dia bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Ini jelas perkara yang diharamkan. Bahkan bukan dibenarkan. Ini adalah termasuk perkara dosa besar tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerana apa? Kerana cinta dunia. Nabi SAW sabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha illa ma kana lillahi minha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan dianggap sahih. Maksudnya dunia itu dilaknat dan dilaknat akan barang yang di dalamnya. Jadi dunia ni dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Melainkan yang ada ia diperbuat kerana Allah SWT daripadanya. Ila ma kana lillahi minha. Okay. Lalu dikata lagi dan sabda Nabi SAW. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Hadis riwayat Imam Ibn Majah, Al-Hakim dan disahihkan. Al-Iraqi menyebutkannya juga. Jika ada dunia itu pada Allah Subhanahu wa taala bernilai setimpang sayap nyamuk, nescaya tiada dituangi Allah SWT akan orang kafir satu teguk air. Okay. Dan sabda Nabi SAW lagi, man ahabba dunya adarra bi akhiratihi
Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dan disahihkan juga. Yang berkata apa? Barang siapa kasih akan dunianya, nescaya memudaratkan akan akhiratnya. Siapa yang kasih akan dunia, nescaya memudaratkan akan akhirat dia. Cinta dunia, habislah akhirat dia. Barang siapa kasih akan akhiratnya, nescaya memudaratkan akan dunianya. Jadi siapa yang kasih akan akhiratnya, nescaya memudaratkan akan dunia dia. Ini. Maka pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Oleh sebab itu, pilih akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Jadi apa yang kekal? Itu akhirat. Akhirat kita ini yang kekal. Bukan dunia ini. Maka kejarlah akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Syahdan. Syahdan dan murad yang berkehendak. Murad itu yang berkehendak, tuan-tuan. Dengan dunia itu, iaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati yang tiada memberi manfaat akan dirinya. Kemudian daripada matinya. Ini. Dan murad yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan akhirat itu, iaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia di kemudian daripada matinya itu seperti ilmu dan amal yang memberi manfaat akan akhirat. Maka iaitu dibilangkan daripada amal akhirat, dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. At-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis salati. Jadi hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, dan juga disebutkan dalam Faidul Qadir oleh Al-Munawi. So apa dia kata dalam bab ini? Diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu. Pertama, bauan-bauan yang harum. Maksud dia, iaitu ini adalah cinta dunia yang disukai. Dia dunia, tapi yang boleh. Pertama adalah bauan-bauan yang harum. Kerana apa? Rasulullah SAW suka dengan bau yang harum. Ini tak apa, bau harum. Sebab itu kita, kalau orang Arab terutamanya, mereka memang suka menyimpan yang dipanggil dengan ud. Kayu apa? Saya tak tahu bahasa Melayu dia, tapi bahasa Arab ni kita panggil ud. Yang banyak jual lah kat kedai Arab tu. Incense tu. Kan? Dia bakar tu, bukhur. Bahasa Arab tu bukhur. Dia bakar kayu. Kayu garu. Dan bau dia itu memang sangat sedap. Dan kalau dia melekat, contoh dia macam dekat bilik saya ni, library saya ni banyak kitab. So saya tak boleh nak vacuum semua atas semua ni. Maka kita bakar bukhur ni, bagi asap dia naik kena kitab ni supaya hilang bau-bau yang busuk. Dan dia menjadi wangi misalnya. Pakai utur, minyak atar, bahasa Arab, bahasa Melayu yang diarabkan, bahasa Arab yang dimelayukan, atar lah. Utur kalau bahasa Arab tu, utur, ialah atar utur. Dengan makna minyak wangi. Ini termasuk untuk menjaga kesegaran tubuh, kesegaran bau dan lain-lain. Yang kedua, perempuan. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, tanakahu tanasalu inni mukathirum bikumil umam. Berkahwinlah. Jadi disuruh untuk berkahwin. Supaya apa? Tanakahu tanasalu, supaya berketurunan banyak-banyak. Kerana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai
memiliki banyaknya umat. Jadi Rasul tu suka umat dia banyak. Jadi tanakahu tanasalu inni mukathirun bikumil umam. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Dijadikan mataku sejuk di dalam solat seolah-olah aku melihat akan Allah SWT. Ini tak apa di dunia. Biar tetap dunia, apabila dia solat ni, hati dia tenang. Khusyuk. Itu maksud dia. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Jadi dari keterangan ini, kita boleh mengimbang mana yang baik dan yang buruk. Dan sesungguhnya, sesungguhnya membilangkan oleh Nabi SAW akan solat itu daripada dunia kerana kelakuan solat itu dengan anggota yang zahir. Kenapa Rasul menganggap membilang itu ada? Bahasa Arab ya, ada itu menganggap, membilang. Jadi Nabi menganggap membilang bahawa solat ini termasuk dari dunia kerana apa? Kerana kelakuan solat itu dengan anggota yang zahir di dalam dunia. Tetapi pahalanya itu adalah manfaat di dalam akhirat. Maka iaitu dinamakan amal akhirat. Sebab itu dinamakan amal akhirat. Dan diketahui olehmu bahawasanya hakikat dunia itu tiada semata-mata dicela. Jadi kita kena tahu hakikat dunia ini bukan semata-mata dicela. Dan tiada semata-mata dipuji. Dan juga tidak ada dipuji sahaja. Kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dicela oleh syarak. Jadi kalau dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dicela oleh syarak. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dipuji oleh syarak seperti sabda Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berbendang akhirat. Mazra'ah, tempat berbendang akhirat, iaitu dunia itu tempat menghasilkan akal bekal di dalam akhirat kerana dunia itu tempat peringatan akhirat. Kadang diriwayatkan dengan nas-nas yang lain, iaitu apa? Untuk memiliki, beramal dengan amal yang benar, yang baik, kita buat di dunia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Itu maksud dia. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Man iktasaba minha malan min hillihi wa akhrajahu fi haqqihi athabahu Allah wa awradahu jannatahu. Wa man iktasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allahu daral huwani. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, hadis yang sahih. Yang bermaksud dunia itu manis lagi hijau. Dunia itu manis lagi hijau. Barang siapa menguasai daripadanya akan harta yang halal dan mengeluarkan akan dia di dalam yang sebenarnya, nescaya memberi Allah akan dia pahala dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang tiada halal dan belanjakannya, iaitu dibelanjakannya di dalam yang tiada dengan sebenarnya, nescaya memasukkan Allah Subhanahu wa taala akan dia ke dalam negeri hina, iaitu neraka Jahannam. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Fasal ke-8. Apakah itu fasal ke-8? Pada menyatakan membesarkan diri. Ni dipanggil dengan takabur. Takabur ni penyakit. Penyakit hati ni. Adapun kibir atau takabur, iaitu membesarkan diri, maka iaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang di dalam hati yang dicela oleh syarak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Mutakabbirin tu orang yang bertakabur. Maksud dia,
Dikata kepada mereka, masuklah kamu, hai orang yang kafir, akan pintu neraka. Padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka neraka itu, fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu. Itulah sejahat-jahat tempat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Yang bermaksud, tidakkah di dalam neraka Jahannam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu. Iaitu sesungguhnya di dalam neraka itu, iaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya. Surah Az-Zumar ayat 60. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Yang bermaksud, hadis riwayat Muslim dalam Kitabil Iman, apa dia kata? Tiada masuk akal syurga oleh seorang yang di dalam hatinya setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada takabur. Ini. Iaitu apa? Walau yakni setimbang semut yang kecil. Semut yang kecil. Walau ditimbang semut yang kecil daripada takabur. Ini jadi kita bahayanya takabur di dalam hati ni. Sombong. Dan ini diingatkan kepada semua. Pada semua jenis orang. Dalam semua bidang, bahayanya memiliki sifat takabur. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Nauzubillah min zalik. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusyarul jabbaruna al mutakabbiruna fi yaumal qiyamati fi surati dzarri yata'ahumun nasu li hawanihim ala Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Bazzar, Hasan. Dihimpunkan akan segala orang yang gagah yang membesarkan akan diri pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia kerana sangat hina mereka itu pada Allah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Iaitu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dalam kitab Adab. Berarti apa? Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan barang siapa merasa besar di dalam dirinya dan takjub. Dia rasa besar dalam diri dia dan takjub. Takjublah. Ia di dalam perjalanannya nescaya mendapati ia akan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan sangat murka ke atasnya. Syahdan dan hakikat takabur itu bahawa melihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya. Jadi dia merasa dia lagi gah daripada yang lain. Ini definisi dia. Takabur tu macam dia rasa dia lebih gah, dia rasa dia lebih besar, dia rasa dia lebih hebat daripada yang lainnya. Dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Selain dia ni macam hina. Tak betul. Diri dia je betul. Sama macam golongan yang merasa manhaj dia, sekolah dia sahaja yang paling betul. Selain dia ini sesat, selain yang dia ini kafir, selain dia ini banyak yang salah. Ini penyakit yang besar. Dan alamat takbur itu ada kalanya nyata pada lidah seperti katanya. Contoh dia takabur itu muncul daripada lidah itu sendiri. Aku baik daripada si fulan. Aku ni lebih baik daripada si fulan. Dan aku mulia daripada si fulan. Aku ni lebih hebat, lebih mulia, lebih noble. Uish. Seperti kata iblis laknatullah atasnya. Seperti kata iblis. Yang dihikayatkan di dalam Al-Quran Karim. Dihikayatkan dalam Al-Quran Karim.
Iaitu apa? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang bermaksud, aku terlebih baik daripadanya, iaitu daripada Nabi Adam. Engkau jadikan daku daripada api dan engkau jadikan dia daripada tanah. Iblis kata macam tu. Kerana bagi dia, dia lebih hebat kerana dia terbuat daripada api. Sedangkan Nabi Adam AS atau manusia itu terbuat daripada tanah. Jadi dia merasa dia lebih hebat, lebih tinggi. Ini takabur, tuan-tuan. Sebab itulah iblis ini, dia ini kufur. Kerana hasad, dengki, takabur itu menyebabkan dia kufur. Minal mutakabbirin. Bahaya. Kalau kita ada sifat sombong, takabur, besarkan diri, itu sudah syirik. Boleh terjadi syirik. Dia masih syirik khafi, dia akan jadi syirik jali setelah itu. Kalau makin lama makin banyak, dia akan jadi syirik jali. Seperti Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan. Kerana sombong. Dia merasa dia hebat, tak pernah sakit. Segala-gala harta dia ada. Apa lagi yang tak ada? Misalan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dikatakan lagi, dan ada kalanya nyata pada kedudukan seperti ia meninggikan akan kedudukannya. Dia meninggikan kedudukannya. Dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Dia lebih hebat, lebih ke hadapan. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang seperti ia tidak mahu kalah daripada perkataan orang. Dan tiada mahu ia mengikut akan perkataan orang jika ia salah sekalipun. Dia tak nak, bagi dia betul. Walaupun dah salah, dia betul. Peduli apa, ikut aku. Ini penyakit, tuan-tuan. Ini penyakit. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wal mutakabbiru huwa alladhi in wu'idha anifa aw wa'adha annafa. Yang bermaksud, orang yang takabur itu, jadi orang yang takabur itu siapa? Orang yang takabur itu, iaitu orang yang jika ditegur, apabila ditegur oleh orang lain, maka ia marah dan benci. Kena tegur, tambah marah, tambah benci. Dan jika ia mendengar akan orang, maka ia itu dengan keras perkataan lagi suka mungkir akan orang. Dia akan lawan orang. Dan tiada mahu ia ditegur oleh orang lain. Orang lain tegur tak boleh. Kalau tegur terus sesat, kafir dan lain-lain. Ini tak betul. Maka demikianlah adanya. Inilah contoh orang-orang yang mutakabbirin, yang takabur, yang sombong. Bahaya. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka iaitu mutakabbir, orang yang takabur. Hatta dengan binatang. Macam mana tu? Hatta dengan binatang, dia rasa antara makhluk dia dengan binatang ni adalah makhluk yang hina. Na'udzubillah min zalik. Dia lebih mulia. Itu tak boleh. Kerana menyebabkan kita takabur. Itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Tetapi seyogyanya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu iaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada negeri akhirat, iaitu orang yang takut akan Allah. Tapi sebenar-benar orang yang mulia, orang yang bertakwa, seperti firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud bahawa orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah SWT itu iaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan lagi seyogyanya. Dan lagi sebaiknya. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata, terjemah dia macam tu. Dan lagi seyogyanya, bahawa engkau iktikadkan bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah SWT. Jadi sebab itu, golongan sufi ini terkenal dia menganggap diri dia hina. Jadi kalau dia sebut tu, dia kata tu, dia pasti menghina-hinakan diri dia sendiri. Dihina-hinakan diri dia sendiri. Itikadkan bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah SWT. Dan hendaklah engkau lihat bahawa orang lain itu terlebih mulia daripada kamu, daripada dirimu. Dia tengok orang lain, dia anggap tu lagi mulia, lagi mulia. Sebab itu kadang-kadang orang sufi ini, semua orang dia puji. Dia seorang je buruk. Ini misalan dia. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahawa kanak-kanak itu tiada dia berbuat maksiat akan Allah SWT dan aku berbuat maksiat akan Allah SWT. Hatta dia tengok budak-budak memanglah tak mukallaf. Tapi dia mengatakan diorang ni tak dosa, aku yang banyak dosa. Ni. Maka tiada syak bahawa kanak-kanak itu terlebih mulia daripadaku. Oleh sebab itu budak-budak tu lebih mulia daripada orang besar ni. Jangan merasa besar ni lebih bagus, tak? Jadi kanak-kanak tu belum ada dosa, belum mukallaf. Ini contoh dia. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua daripadamu. Kalau kita lihat orang yang lebih tua daripadamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahawa orang ini berbuat ibadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok engkau kata di dalam hatimu bahawa orang ini berbuat ibadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Subhanahu Wa Taala dahulu daripada aku, maka tiada syak dia terlebih mulia daripadaku. Okey. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, jadi bila dilihat orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahawa orang ini diberi oleh Allah SWT ilmu yang tiada diberi akan daku. Tengok orang alim, kita kata dia lebih alim dari kita. Okey. Lalu dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak dia terlebih mulia daripadaku, betapa menyamai aku akan dia. Ini. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu. Bila kita tengok orang yang jahil, kata pula dalam hati kita bahawa orang ini berbuat maksiat akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jahilnya. Dan aku berbuat maksiat akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmuku. Maka tiada syak bahawa aku ini terlebih salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terlebih jahat. Dan tiada diketahui dengan apa dimatikan akan dia, dan barangkali ia taubat, maka diampun Allah Subhanahu Wa Taala dosanya itu. Dosanya iaitu mati di dalam kebajikan, dan barangkali akan berbuat maksiat, maka mati dalam kejahatan. Sebab kita tak tahu. Jadi jangan kita ingat kita bagus. Bila kita ingat kita bagus, kalau Allah matikan kita dalam kufur, macam mana? Sebab kita ingat kita bagus. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita tak tahu. Soleh apa pun kita kan ada rasa takut. Orang yang soleh tu justru ada rasa takut. Takut kesolehan dia ini, bila dia buat, dia kena soleh. Tapi jangan sampai takabur, kerana apabila takabur, maka dia akan hilang. Dia akan hilang keikhlasan soleh tersebut. Dan akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia takabur. Ini. Bahawa di dalam hatimu bahawa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Sampai orang yang kafir sekalipun, kita tak tahu. Betul ke tidak? Kita tak tahu. Siapa tahu? Tiba-tiba di akhir hayatnya dia mukmin. Di akhir hayat kita, na'udzubillah min zalik. Sebab itu jangan mudah menghina orang. Ni, cuba kita tengok ni.
Mudah-mudahan barangkali dia masuk Islam dan mati di dalam Islam, maka dia dapat bahagia dan diampun Allah akan segala dosanya. Di akhir hayat dia, tiba-tiba dia masuk Islam. Di akhir hayat dia, tiba-tiba dia masuk Islam. Berarti apa? Dia suci, bersih, tak ada dosa. Kita walaupun kita mati dalam keadaan Islam, tapi kita hidup dalam keadaan Islam banyak dosa kerana takabur, sombong, riak dan lain-lain. Penuh dengan dosa. Kita belum sesuci dengan orang yang kafir tadi, yang dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi dia kafir, lepas tu dia masuk Islam, lepas tu dia meninggal. Baru masuk Islam, belum siap apa-apa, dah meninggal dulu. Contoh dia. Husnul khatimah. Cantik, indah. Ini. Maka dapat dia bahagia dan diampun Allah akan segala dosa. Jadi orang sufi itu sampai kepada orang yang bukan Islam pun, at least dia tidak mudah takabur, merasa dia ni hebat, dia laknat orang lain. Ini tak. Sebab apa? Sebab orang yang sufi justru kalau dia melihat orang yang kufur sekalipun, dia berdoa dan berharap mereka-mereka itu mendapatkan iman supaya dapat memperbanyakkan penghuni di dalam syurga kelak. So dia berharap, dia berdoa, dia berkasih. Dengan harapan kasihnya itu akan menyebab, kasih itu maksud dengan lembut dia, dengan apa dia, akhlak dia yang mulia ini akan membuatkan orang yang bukan Islam tu menerima Islam. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Fasal ke-9 pada menyatakan ujub. Ujub tu apa? Ini penyakit manusia hari ini. Jadi manusia hari ini disuruh untuk ada ujub. Ya contoh dia apa? Disuruh untuk ada CV. Ada saya kata, kenapa nak kena CV? CV nak kena sebut apa kehebatan kita dan lain. Ini ujub. Kalau tak ada CV, tak tahu riwayat sejarah Ustaz, kena ada CV. Betul juga. So ulama memang ada buat CV. Ulama-ulama misalnya membuat CV tu macam mana? Jadi dia buat kisah riwayat dia, manakib. Dia manakib dia. Tapi rata-rata dia buat itu tujuannya apa? Supaya orang, dia dah nak meninggal dan dia tahu dia tidak meninggal apa, melainkan dia meninggalkan, contoh dia, ni kitab yang aku karang, kau rujuk kat sini. Contoh dia. Sebab kalau dia tak buat tu, nanti orang tak tahu itu kitab yang dia karang. So macam mana? Ini. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan. Ini salah satu daripadanya. Dan banyak lagi of course. Cuma nak hilangkan dari ujub tu, kalau ulama besar-besar tu mereka mampulah. Kita ni yang kecil-kecil ni, kadang kita ni tak dapat mengawal hati kita, penuh dengan ujub, merasa bahawa hebat. Lebih hebat lagi, ulama semua tu salah, aku seorang betul. Ulama ni semua tak pegang hadis Rasul, aku seorang pegang hadis Rasul. Allah, ramai-ramai ulama karang kitab tebal-tebal ni, dia kata tak ada dalil. Buku tipis tu juga ada dalil. Ini macam mana? Ini ulama tebal banyak ni, dia kata tak ada dalil. Allah. Fasal ke-9 pada menyatakan ujub. Adapun ujub iaitu hairan akan sesuatu yang dibangsakan kepada dirinya. Hebatnya aku ni. Itu penyakit hati. Maka iaitu dicela oleh syarak lagi membinasakan akan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala iaitu wa yauma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari perang Hunain, kerana takjub kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Iaitu apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi."
menusuk jiwa. Sabda Rasulullah SAW ni menusuk jiwa. Hadis ni riwayat oleh Imam Bazzar At-Tabarani, Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi kita guna untuk fadailul a'mal. Untuk muhasabah diri supaya kita menjauhi amalan yang buruk ini, iaitu ujub. Apa maksud dia? 3 perkara yang membinasakan ibadah. Membinasakan diri, ibadah. Boleh mana-mana. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta'ud. Pertama, kikir yang diikut. Syuhun muta'ud. Wahawan muttaba'un. Kedua, mengikut hawa nafsu. Iaitu mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu yang dicela oleh syarak. Ikut hawa nafsu. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi. Takjub seorang akan diri sendiri. Dia takjub. Oh, hebatnya aku. Mulianya aku. Hebatnya aku. Dan lain-lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin lagi. Jadi Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini kitab Lubul Ihya, dipanggil Lubul Ihya. Tapi yang sahih menurut satu riwayat bukan Imam Ghazali, tapi dikarang oleh adiknya, iaitu Imam Ahmad Al-Ghazali. Imam Ahmad Al-Ghazali. Wa haqiqatul ujubi takabburun yahsulu fil batini. Iaitu apa? Hakikat ujub iaitu takabur yang hasil di dalam hati. Bitakhayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'a nisyani idafatihi ila Allah Ta'ala wal amni min zawalihi. Fa in kana khaifan ala zawalihi fahuwa ghairu mu'jibin. Wa in kana yafrahu bikaunihi ni'matan min Allah Ta'ala fahuwa laysa bi'ujbin. Hakikat ujub itu iaitu takabur yang hasil di dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi siapa? Itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. Daripada ilmu. Jadi dia bangga sebab apa? Oh, aku alim. Na'udzubillah min zalik. Kita ni, ilmu yang kita dapat ni cetek. Tak ada nak dibandingkan ilmu Rasulullah SAW. Tak ada dapat nak dibanggakan ulama' dulu. Saya beritahu, ulama' dulu. Imam Ibn Hajar Haytami. Dia mengarang. Ini karangan Imam Ibn Hajar ni. Tengok ni. Ini Ibn Hajar. Sampai sini. Ini. Imam Ibn Hajar. Dan bukan hanya satu kitab. Banyak lagi kitab-kitab lain. Tebal-tebal. Besar-besar. Hebat-hebat. Kita hari ini baru dapat PhD. Sebab tulis risalah kecil. Risalah kecil contoh dia. Satu risalah contoh dia. Kecil je. Oh, kita dah anggap kita ni alim. Kita dah anggap kita ni paling hebat. Kita dah anggap kita ini paling berjaya. Padahal ulama dulu tulis kitab besar-besar ni tambah zuhud. Tambah zuhud tu maksud apa? Tambah zuhud tu berarti dia tambah tak ada harta, tak ada apa, duduk kasihkan ilmu, tak ada nak bangga-bangga. Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, karya dia banyak, lebih dari 60 kitab. 60 kitab, tuan-tuan. Dan bukan kitab biasa-biasa ni. Kitab yang menusuk dalam hati. Akidah, tasawuf, fiqh, semua dia bahas. Mutafannin, sampai ilmu tip pun dia bahas. Sampai disyarahkan hadis Rasulullah SAW menurut kacamata ilmu perbuatan pun ada. Itu siapa? Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Masya Allah. Hebat dia. Masya Allah, tuan-tuan. Tapi, just nak bagi tahu. Dengan kehebatan dia macam tu sekalipun. Kan? Dengan kehebatannya macam tu sekalipun. Kalau nak tahu tempat dia belajar, tempat dia menulis, dekat zawiyah dia dekat Algeria tu, dekat Tilimsan tu. Sebelah tu kubur je. Jadi dia duduk ke atas tu seorang menulis, tak ada orang nak kenal. Tak adalah macam saya ni nak masuk dalam Facebook live, masuk satu dunia biar nampak. Tak. Dia tulis. Dalam bilik yang kecil. Bukannya mahligai. Bukannya macam sekarang. Kita nak kalau boleh kena mahligai baru nak tulis. Kalau tak nak tulis tak. Dia duduk bilik kecil.
2 meter kali 2 kali 2 meter. Kecil. Tapi tuan-tuan, kerana keikhlasan dia dan tawadhu'nya dia, kitab dia dibaca di seluruh dunia sampai hari ini. Ulama Melayu dari abad ke-10 Hijriah sampai hari ini abad ke-15 Hijriah, 500 tahun menghafal kitab dia berulang kali, Padahal dia duduk kat tempat kecil je. Itu nama dia ilmu bermanfaat. Yang kita ni nak menulis kena ada laptop dulu, dalam mahal 4,000, 5,000. Hari ini lagilah sakit. Dalam keadaan pandemik ni, orang jual komputer ni, bukan jual komputer, yang buat komputer, kilang komputer ni memang kaya-raya lah. Cekik isap darah habis. Nak menulis kena habis 3-4 ribu. Duduk kat perpustakaan, nak perpustakaan yang besar, yang gah, 4 tingkat. Kat UIA tu 4 tingkat, tuan-tuan. UC saya pun tak ada banyak macam tu. UC saya kecil je perpustakaan dia. Nah, betul kecil. Meja panjang, besar perpustakaan ni. Kita lama je dah. Tak ada nak cari jurnal-jurnal seluruh dunia, tak ada lah. Dia banyak manuskrip je. Misalnya. Kita nak tulis kena bersediakan perpustakaan 4 tingkat. Masya Allah, lengkap. Semua jenis buku ada, dengan airconnya, dengan mejanya, dengan komputernya, dengan apa. Nak buat buku tipis pun banyak susah. Dah siap PhD, tak ada orang baca. Kalau ada orang baca, kadang jumpa banyak salah, orang pun kutuk. Apa ni lulus PhD fabricated data. Contohnya. Hari ini, berapa banyak. Istilahnya ibarat dikatakan oleh beberapa orang, PhD di Malaysia dikatakan seperti PhD sampah. Kerana apa? Kerana lulus je dapat PhD tapi tidak ada isi. Kenapa tidak ada isi? Salah baca, salah terjemah, salah nukil, plagiarism, jadikan Google sebagai sumber dan lain-lain. Jauh beza kita dengan ulama dulu. Ulama dulu dia tak payah buat footnote. Dia sebut tu apa yang dalam hafalan dia. Bila kita yang hari ini ada Google ni, kita cari sumber, kita jumpa, tulisan imam tu exactly dalam kitab ini. Macam mana dia boleh tahu kitab ni tak sampai kat sana? Dia hafal rupanya. Misalan dia. Ini contoh. Jadi kita ni tak ada ilmu. Daripada amal serta lupa akan menyandarkan yang demikian itu kepada Allah SWT. Dia lupa. Bila dia jadi alim, dia lulus PhD, dia soleh, dia solat tak pernah tinggal. Dia takabur, hebatnya aku solat 100 rakaat setiap malam. Masya Allah, hebat. Ujub. Dia lupa sandarkan siapa yang jadikan dia untuk dapat solat. Siapa yang jadikan dia untuk dapat lulus PhD. Siapa yang jadikan dia untuk dapat memberi zakat yang banyak. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Dia lupa Allah. Bila dia lupa Allah, takaburlah yang mengganti dia. Syaitan cucuk dia. Cap. Syaitan ni cucuk dia, tak payah cucuk besar-besar, tak payah nampak. Dia cucuk sikit. Biar orang tu dah terjatuh. Baru. Itu. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Bahayanya tipu daya syaitan ini. Dan serta rasa sentosa daripada hilangnya. Jadi seolah-olah dia takkan hilang lah. Dia takkan hilang daripada kenikmatan tersebut. Maka jika ia ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka itu bukan ujub. Kalau dia ingat ini semua datang daripada Allah. Dia kaya tapi dia tahu ini adalah rezeki daripada Allah. Dia alim, dia tahu aku ni tak ada ilmu melainkan apa yang Allah berikan padaku. Semuanya yang dipuji, alhamdulillah. Itu tak ada, bukan dikatakan ujub. Dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu, nikmat daripada Allah SWT, maka iaitu tiada dinamakan ujub. Tiada dinamakan dan tiada dinamakan akan ujub. Dan hasil daripada yang demikian itu, bahawa ujub yang membinasakan akan amal, iaitu menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya, dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tiada takut akan dia akan hilangnya. Adapun barang siapa menilai akan ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, iaitu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan kepadanya padahal dia takut akan hilangnya dan suka dia bahawa yang demikian itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamakan ujub. Jadi dia tidak dinamakan ujub. Fasal yang ke-10 tuan-tuan. Pada menyatakan riak. Jadi fasal yang ke-10 adalah pada menyatakan riak. Adapun riak maka iaitu dinamakan akan dia syirik khafi. Riak ni adalah syirik khafi. Syirik yang kecil. Dan lagi ijma' segala ulama akan haramnya lagi dicela oleh syarak. Jadi ijma' semua kata ia adalah haram dan dicela oleh syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Apa dia kata? Maka binasalah bagi orang yang solat yang lupa mereka itu daripada solat mereka itu, yang apa? Iaitu yang melihat mereka itu akan solat mereka itu akan orang supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Jadi ini orang-orang yang wailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Ini neraka wail. Neraka wail. Jadi ini kalau orang tersebut takabur, dia riak dengan solatnya, dengan amal ibadahnya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Faqila wa ma huwa? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamati lil mura'ina idza jaza al-ibada bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Baihaqi dalam Syu'abil Iman, ditakhrij oleh Al-Iraqi. Bahawa yang terlebih aku takut barang yang aku takuti atas kamu itu iaitu syirik yang asghar. Syirik yang kecil. Maka sembah orang. Apa syirik yang kecil itu ya Rasulullah? So syirik yang kecil ni apa ya Rasulullah? Maka sabdanya iaitu riya. Syirik asghar ini adalah riya. Syirik khafi. Lagi akan berfirman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bagi sekalian mereka yang riya apabila dibalas akan segala hamba-Nya dengan segala amal mereka itu. Pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihatkan kepada akan amal kamu akan dia. Jadi yang mana kita duk riak pada tu, pergi jumpa dia. Maka kamu tilik adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu. Ni. Tengok dapat ke tak? Tak. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu 'amalan fihi miqdaru dzarratin min riya'in." Maksud dia, tiada menerima Allah Subhanahu wa taala akan amal iaitu apa? Akan amal yang di dalamnya sekadar semut yang kecil daripada riak. Masya-Allah. Nauzubillah min zalik. Bahayanya riak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Ista'idzu billahi min jubbil hazani." Qila wa ma huwa? Qala wadin fi jahannama u'idda lil qurra'il mura'in. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi.
Maksudnya engkau pinta dari dipeliharakan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada jubbul hazan. Iaitu maka sembah sahabat. Apa itu jubbul hazan itu ya Rasulullah? Mahya. Apakah dia? Wa ma huwa? Apakah dia? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sungai di dalam api neraka Jahannam disediakan bagi qari-qari yang riak. Qari-qari yang riak ni, dia riak lah, aku ni hafal Quran hebat, siapa yang boleh lawan aku? Oi, riak tuan-tuan. Iaitu disediakan bagi qari yang riak, yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya dan barang sebagainya. Na'uzubillah min zalik. Kerana yang demikian itu riak lagi haram. Masya Allah, ini telah dijelaskan oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Albani tentang bahayanya riak. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian ini pada sesi akan datang. Saya tak ingat, mungkin minggu depan awal Muharram mungkin. Cuba lihat jadual. Kalau awal Muharram kita cuti. Dan juga pada 31 Ogos iaitu hari kemerdekaan kita juga kita cuti. InsyaAllah. Tapi minggu depan saya tak ingat tarikh berapa, boleh lihat. Kita akan tetap kekal dalam talian. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.